Dewan tu dia macam bening. Bukan pok-pek orang buat, tak. Dia macam seluruh orang memberi tumpuan ke pentas. Mak ayah ni nak tengok anak ni. Ya. Sebaik majlis tu bermula, sekarang dijemput pelajar-pelajar, ya, bahagian contoh Jabatan Usuluddin. Wah, mak ayah dah standby. Masing-masing kat tangan ada apa, tuan-tuan? Ada tisu. Hari tu tisu memang laku lah. Ya, tuan-tuan kalau rasa nak berjual, ni yang gerai-gerai ni, majlis convocation jual tisu. Ya, pergi dekat tepi dewan tu, convocation PhD, bawa tisu. Mak-mak ni bawa tisu. Ustazah tengok bila seorang demi seorang anak-anak naik, belum lagi anak dia, baru anak orang lain. Tapi kan, mak-mak mertua ustazah ni pun dah sok-sek dengan tisu ni. Macam tu. Dan bila dia panggil nama Azhar Yaakob Elias Arif, kecil-kecil lagi, peluk cium peluk, nangis-nangis. Ustazah tengok, ya Allah. Kalau tanyalah kepada orang-orang yang dapat ijazah PhD pada ketika itu, berbaloi tak usaha kamu 4 tahun, bertungkuh lumus, berjaga malam, ke sana kemari buat kajian, berbaloi tak? Setitis air mata ibu kita yang menangis kegembiraan sudah cukup membayar segala keletihan kita. Bahagia. Sampai ustazah bertanya dengan diri sendiri, bila pula turn saya nak bahagiakan mak kita? Bukan mesti ambil PhD je, tuan-tuan. Banyak cara lain lagi nak bahagiakan mak ayah ni. Ya, buat taat dengan dia, jaga kebajikan pun mak ayah kita bahagia juga. Tapi soalan, semakin banyak kita berkorban, kita makin bahagia. Tanyalah anak-anak yang kadang-kadang sungguh-sungguh pengorbanan dia pada ibu bapa. Bukan pengorbanan lah, sungguh nak jaga kebajikan mak ayah. Duduk Kuala Lumpur, mak duduk mana? Duduk Pahang. Mak duduk mana? Duduk Terengganu. Tapi sebab mengenangkan mak dah tua, tak apalah, kita balik juga tiap-tiap minggu. Kalau tak ada aral, tak ada lintangan, balik tiap-tiap minggu, 5 jam pergi, 5 jam balik. Semata-mata nak jumpa mak, nak tanya apa khabar mak, ya, ada apa-apa nak dibelikan ke, ya, mungkin lampu rumah tu dah tak menyala, nak pergi beli. Tuan-tuan letih, penat, tiap-tiap minggu nak kena balik 10 jam perjalanan. Tapi tanya dengan anak yang melakukan sedemikian, bahagia tak? Bahagia. Tanya anak-anak yang kata dengan mak ayah dia, tak boleh balik lah hari ni mak, minggu ni mak, letih lah mak, penat lah mak, kerja sekolah banyak lah, kerja banyak lah mak, tak boleh balik nanti raya lah mak. Tanya dia, bahagia tak dia? Dia tak bahagia. Subhanallah, luar biasa kebahagiaan. Semakin banyak kita berkorban, kita akan makin bahagia. Seorang suami berkorban untuk keluarga, dia akan bahagia. Seorang isteri berkorban untuk rumah tangga, dia akan bahagia. Seorang ibu berkorban untuk anak-anak, akan bahagia. Seorang anak-anak sanggup bersusah payah demi seorang ibu, hatinya bahagia. Ya, ustazah cakap ni tuan-tuan, ustazah rasa dah sikit-sikit benda tu. Ya, kadang-kadang mak kita ni ialah macam-macam lah permintaan dia. Ustazah ambil contoh, ada satu ketika dulu mak ustazah call. Dia call hari Jumaat. Dia kata, Kak Cik, dia panggil Kak Cik, kita punya Pak Long ni, Kenuri ni dekat Kelang. Jadi mak nak marilah, mak nak datang, nanti tolong bawa mak pergi Kelang. Ustazah dalam kepala ustazah, tuan-tuan, esok tu program penuh, pagi, petang, malam. Pagi, petang, malam. Yelah, maklumlah ya, patut 3 bulan booking. Tapi mak kita tak booking 3 bulan. Mak kita cakap hari Jumaat, esok nak pergi. Tapi adakah kita nak kata dengan mak kita, mak, saya banyak program, mak, Kak Cik tak dapat hantar. Sedangkan mak kita telefon tu menandakan dia berharap. Betul kan? Jadikan ustazah pun peganglah dengan mak, jangan kata tidak. Selagi boleh kata iya, dengan mak katalah iya. Allah akan mudahkan kerja kita. Ustazah kata, tak apalah mak, datanglah. Mak pun datang. Dalam kepala, tuan-tuan, ya Allah, tanyalah ustaz, dia fikir, mana nak bawa mak ke Kelang? Kelang tu tempat jam. Nanti tak sampai pula program petang, dengan penat lagi, ya Allah. Tapi doa Tuhan, aku buat ni untuk mak aku, ya Allah, bukan orang lain. Bawa juga, tuan-tuan. Daripada Kuala Lumpur ke Kelang, perjalanan memang jam. Ya, orang yang memandu lah yang teruknya, ustazah memandu. Yang tak memandu bolehlah mengangai tidur, ya. Bawa lagi adik-beradik dengan mak.
Sampai sana ustazah melihat kegembiraan ibu berjumpa dengan saudara mara. Seronok sangat dia. Semua orang kata, ya Allah, Kak Yam sampai juga ke Kelang. Ya, Alhamdulillah, inilah anak bawa. Mak kata. Tadi ustazah ni pening kepala ni. Mana ni petang ada program lagi. Anak bawa. Tapi saya kata, ya Allah, bahagianya tengok mak aku rasa seronok jumpa kawan-kawan dia, jumpa saudara mara. Bila balik tu tuan-tuan, lagi sekali lah penumpang semua tidur. Ya, kita ni lah yang tak boleh tidurnya sebab kita driver. Balik turun tu, cakap tu kena beralas dengan mak. Jangan mak nampak kita sibuk sangat. Mak balik dulu rehat, tidur dalam bilik ke apa, nanti petang kacik balik bawa beli goreng pisang ke, rojak buah ke apa, sebab kacik ada hal sikit. Padahal ada ceramah. Tapi tuan-tuan, bila ustazah bawa kereta nak pergi ceramah tu, dalam hati kata, ya Allah, ya Tuhan, syukur ya Allah, bahagia rasaku. Sepatutnya rasa penat, tapi tak penat. Allah Maha Kuasa. Tak penat. Rasa lapang, rasa semuanya boleh berlaku dengan baik. Dan yang mengubat hati ustazah kebahagiaan tu bila kita tengok mak kita berpeluk-pelukan dengan saudara mara yang jauh. Dan semua kata, ya Allah, tak sangka Kak Yam sampai juga ya ke Kelang ini. Tuan-tuan, sebab ustazah laluilah sikit-sikit perkara tu, ini yang ustazah sampaikan. Jangan berkira sangat dengan tenaga kita. Jangan berkira sangat dengan pengorbanan kita. Kita berkorban, kita bahagia. Kita berkorban, kita seronok, senang hati. Sebab kebahagiaan datangnya daripada Allah As-Salam. Allah yang maha sejahtera, Allah yang maha bahagia. Yang kedua tuan-tuan, nak bahagia ataupun nak menderita ini, rujuk kepada satu perkara. Sebab tu kita kena pegang. Kita sengsara, kita keluh kesah, kita susah hati kerana satu sebab yang utama. Sebab itu ialah dal, waw, sin, alif. Apa bunyi dia tu ya? Ni adik-adik ni belajar Jawi ni. Dal, waw, sin, alif. Dosa. Kalau rasa tak tenteram hati, nak marah-marah, ya, semua tak kena, semua tak betul, bukan salah orang saja tuan-tuan, yang sebenarnya dosa dalam diri sendiri. Tidak akan Allah berikan kebahagiaan kepada orang-orang yang berdosa. Takkan bahagia. Cuba tuan-tuan bayangkan dosa ini. Kalaulah dosa ini digambarkan dalam bentuk bau yang busuk. Sekarang jangan duk fikir orang lain tuan-tuan, kita fikir diri sendiri. Kalau ustazah kata bayangkan dosa dalam bentuk bau yang busuk, tuan-tuan dan puan-puan rasa bau apa yang ada pada kita sekarang? Bau apa? Pagi tadi baru lepas lawan suami. Contoh, bukan betul ya. Pagi tadi lawan suami, pagi tadi tak solat subuh, pagi tadi solat subuhnya qada. Ya, pagi tadi macam-macam lah. Agak-agak tuan-tuan, bau apa yang ada pada kita sekarang kalau dosa kita digambarkan oleh Allah dalam bentuk bau yang busuk? Tak mungkin boleh duduk dekat-dekat, tak mungkin. Mungkin seorang dekat sini, yang seorang lagi nun jauh kemah. Kenapa makcik jauh sangat? Tak tahanlah makcik, bau busuklah dosa dia. Kalau dosa itu gambarannya berbentuk bau, kalau begitu kebusukan dan kejelekannya pasti tidak akan nampak seperti itu. Dosa diketahui oleh Allah Azza wa Jalla, tetapi bebanannya walaupun tak nampak dibawa di belakang bahu, tetapi bebanannya Allah timpakan dalam hati kita. Sebab itu kita tidak bahagia. Busuknya Allah letak dalam hati kita. Sebab itu kita tak bahagia dan tak bahagiakan orang lain. Kerana itu, kalau nak bahagia, bertaubatlah kita semua daripada dosa. Taubat. Ya, taubat selalu. Kadang-kadang kata, ya Allah, kenapa ni hati ni susah lah. Ya, hati ni rasa tak tenteram lah. Taubat banyak-banyak tuan-tuan. Solat sunat taubat, istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Hati ni sakit ni ya Allah. Ya, ada benda tak betul dalam hati ni ya Allah. Taubat, istighfar. Percayalah, sebaik kita taubat, istighfar, kebahagiaan akan menjadi milik kita. Sebab tu ustazah suka juga tanya kadang-kadang, tuan-tuan dan puan-puan nak bahagia tu bila?
Ada orang kata nanti ustazah anak-anak nak besar nanti bahagialah kot, dia kata. Ya, nanti ustazah suami dah